penalti, namun tiada penalti yang diberikan oleh referee pada malam ini dan nampaknya saudara perlawanan masa tambahan akan bermula sebentar saja lagi. Kita terus saja bersama Syakawi Jerim dan Abu Bakar Tan untuk ulasan perlawanan Terengganu menentang pasukan Perak. Terima kasih Zainal. Separuh masa yang pertama masa tambahan ini, apakah akan dapat melihat sesuatu yang menarik? Sama-samalah kita tunggu. Terpaksalah kita bersabar. Begitu jugalah sabarnya penonton-penonton yang berada di Stadium Nasional ini. Mereka juga mengharapkan sesuatu yang menarik daripada permainan ini, daripada kedua pasukan. Tapi belum lagi ada jaringan gol yang dapat dilakukan oleh kedua pasukan. Jadi mereka terpaksalah beraksi sekarang ini dalam masa tambahan. Gerakan pantas Wing Hong. Antar jauh tetapi terlalu jauh bagi Khalid Jamlus. Mudah dikawal sebentar tadi oleh Muhammad Silah. Kali ini peluang kepada Poto Wabawi dan juga Dos Santos, tetapi begitu confident kawalan yang dilakukan oleh Luciano Gox. Wing Hong tandukan ke belakang yang dilakukan sebentar tadi oleh Kita Manju gagal dibaca pula oleh Khalid Jamlus. Dan tadi adalah Syarul Izrain. Mudah dikawal oleh Syamsul Saad. Muhammad Silah. Corak permainan yang cukup confident di barisan pertahanan, menyelamatkan banyak sekali asakan-asakan daripada pasukan Perak. Zairo Anwar sebentar tadi. Dos Santos dicari tetapi Luciano Gox sudah pun berada di sana untuk menanduk keluar. Yang cuba diatur melalui Syahrul Nizam Mustafa, terpaksa ke belakang semula kepada Kapten Syamsul Saad. Antakuma yang lebih banyak bermain sebagai defensive midfielder, dibantu oleh Chan Wing Hong. Surendran pula sekarang ini cuba menggerakkan serangan bagi pasukan Perak. Khalid Jamlus, Wing Hong semula kepada Surendran. Apakah dia akan dapat mengawal untuk mencari ruang bagi melakukan cross, tetapi akhirnya terlepas. Mudah dikawal oleh Rosli Hussein. Gerakan pantas sekarang ini Dos Santos, suatu gerakan tetapi sekali lagi agak lambat pergerakan Zairo Anwar, akhirnya terlepas begitu saja. Ahmad Syarul Azhar juga tolakannya tidak kemas. Ahmad Syarul masih lagi mencuba, kawalan kemas yang dilakukan, akhirnya Muhammad Silah sekali lagi mengawal keadaan. Zairo menarik sekarang ini pergerakan mereka. Di sana adalah Said Ridwan. Masih lagi Said Ridwan. Poto Wabawi gagal untuk melepasi kawalan Syamsul Saad. Akhirnya mendapat lontaran ke dalam. Yang akan dilakukan oleh Said Ridwan Abdullah. Dari sana ialah Mazuki Yusof. Dia juga terlepas. Masalah di sini sekarang Bakar ialah tentang ketahanan mental dan juga fizikal pemain-pemain yang terpaksa beraksi dalam masa tambahan sekarang ini, dan mungkin itulah yang akan menjadi faktor utama kekurangan dan kelebihan sesuatu pasukan. Melihatkan beberapa pemain juga kedua-dua pasukan tericuk-incuk sedikit, inilah waktunya. Sangat penting untuk mereka menguatkan fokus dan juga konsentrasi kerana setelah bermain lebih 1 jam setengah, kedua-dua pasukan nampaknya masih lagi buntu, tetapi saya rasa kelihatannya untuk pasukan Perak, Surendran kemasukannya pada lewat separuh masa lewat permainan tadi telah dapat sedikit sebanyak memberi satu dimensi baru corak permainan asakan pasukan Perak. Mungkin itulah yang perlu dihadapi dengan penuh hati-hati oleh pasukan Terengganu. Tetapi sesuatu yang mungkin masih lagi ketara saya bakar ya, ialah tentang variasi gerakan-gerakan yang diatur, terutamanya ketika melakukan serangan. Masih lagi nampaknya gagal, apapun Ahmad Syarul Azhar sekarang ini masih lagi mencuba, tetapi dia sendiri pun sudah kelihatan agak keletihan, walaupun hanya dimasukkan dari akhir-akhir ataupun di minit-minit akhir permainan separuh masa yang pertama tadi. Tetapi tidak offside pula Khalid Jamlus sekarang ini, tetapi dia sendiri yang teragak-ragak dengan kedudukannya, akhirnya menyukarkan dia untuk mengejar bola itu yang sudah pun jauh meninggalkannya.
Ialah hantaran-hantaran yang semakin tidak tepat dilakukan oleh pemain-pemain yang beraksi, termasuklah pemain ini iaitu Muhammad Nur Hisham Hassan. Mungkin kepenatan sudah mula menguasai diri pemain-pemain yang beraksi. Sebab itulah hantaran-hantaran yang dilakukan juga hilang ketepatan yang dikehendaki. Apapun Khalid Jamlus mungkin boleh menggerakkan semula serangan, dibantu oleh Surendran sekarang ini. Satu kedudukan yang menarik, satu asakan yang cuba dilakukan tetapi terlepas Syahrul Nizam Mustafa dan terselamat pintu gol pasukan Terengganu. Kita lihat sekali lagi ulang tayang gerakan yang diatur melalui Surendran, hantaran yang tepat diarahkan kepada Syahrul Nizam tetapi pantas keluar Samsuri Mustafa untuk menyelamatkan keadaan. Hantaran ke dalam yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Yusuki Yusof cuba menggerakkan semula serangan, hantaran jauh mencari Dos Santos tetapi Luciano Gox menggunakan ketinggiannya untuk memintas hantaran itu. Rosli Hussein bersama-sama dengan Dos Santos. Rosli. Gerakan menarik sekarang Zairo. Dapat melepaskan diri. Cross. Satu kedudukannya akan menarik tetapi sekali lagi lambat pemain-pemain barisan depan Terengganu untuk mencuri kesempatan yang cuba diilhamkan oleh Zairo Anwar sebentar tadi. Ada dua bola di atas padang sekarang. Hantaran jauh ke depan pintu gol yang dilakukan oleh Rosli Hussein. Gerakan yang dilakukan oleh Khalid Jamlus kepada Ahmad Syarul Azhar. Samsul Saad sekarang ini. Di sana ialah Ahmad Azlan Zainal. Samsul. Hantaran tepat yang diarahkan kepada Khalid tetapi sudah pun berada pada posisi offside. Walaupun Khalid sendiri tidak berpuas hati dengan keputusan pembantu pengada di hujung sana iaitu Muhammad Kamil Tumin. Khalid sendiri nampaknya bakal jarang-jarang mendapat peluang yang benar-benar selesa untuk mencuba ataupun melakukan percubaan tepat ke arah pintu gol. Ada kemungkinannya gandengan yang belum benar-benar serasi dengan pemain baru mereka itu, iaitu Kita Manju. Apatah lagi sebelum ini memanglah Khalid selalunya lebih memahami corak permainan rentak, cara menggempur pasukan lawan yang dimiliki bersama Frank Siato. Ada kemungkinan juga dan ada baiknya juga saya rasa kalaulah pasukan Perak ingin menurunkan V. Saravanan, seorang pemain yang kalau dalam masa tambahan seperti ini mungkin boleh mendatangkan kesan yang lebih baik untuk pasukan mereka. Mungkin Tony Neto sudah pun berkira-kira barangkali untuk memasukkan V. Saravanan tetapi sama-samalah kita tunggu. Satu lagi hantaran sia-sia yang dilakukan dan akhirnya terlepas satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Perak. Sebentar tadi percubaan ataupun hantaran yang dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal. 8 minit sudah pun berlalu permainan dalam masa tambahan yang pertama ini. Masih lagi menghadapi kebuntuan untuk menjaringkan gol. Luciano Gox bermain dengan cemerlang pada malam ini di barisan pertahanan. Itu juga pemain ini Chan Wing Hong beraksi di sebagai pemain back kiri. Sementara itu Terengganu akan melakukan pertukaran membawa masuk Tengku alias Tengku Ibrahim. Mungkin satu lagi pertukaran yang diharap-harapkan akan menghasilkan sesuatu kerana mereka mengeluarkan Nur Hisham Hassan. Kali ini Kita Manju pula dijatuhkan oleh kapten pasukan Terengganu iaitu Zul Harisa Mawang. Sepakan percuma bagi pasukan Perak. Walaupun bukan pada satu kedudukan yang menarik tetapi sekurang-kurangnya mungkin boleh mengilhamkan sesuatu. Kad kuning dilayangkan kepada Zul Harisa Mawang sebentar tadi. Satu kedudukan menarik. Khalid Jamlus. Side netting
bergegar. Khalid Jamlus sendiri kesal. Itulah satu-satunya peluang yang cukup menarik yang dilakukan oleh Khalid Jamlus. Kita lihat bagaimana dia melakukan satu rempatan yang hanya menerjah side netting. Masih lagi gagal untuk mencari ketepatan yang dikendaki. Satu percubaan yang cukup menarik sebenarnya daripada Khalid Jamlus. Tinggal 5 menit saja lagi permainan dalam masa tambahan yang pertama ini. Khalid Jamlus kurang-kurangnya sudah mula menunjukkan kewibawaannya sebentar tadi. Walaupun masih lagi gagal untuk mencari ketepatan yang dikendaki. Terang ke dalam bagi pasukan Perak yang masih lagi berusaha. Sementara itu jelas bahawa pasukan Terengganu lebih banyak bertahan saja sekarang. Khalid. Satu through ball yang menarik sekarang ini. Tetapi agak sukar bagi Ahmad Syarul Azhar yang akhirnya hanya mendapat sepakan penjuru. Sementara itu penyokong Perak yang berada di Stadium Nasional ini terus memberikan sokongan kepada pasukan mereka. Ahmad Syarul Azhar akan melakukan outswing. Menit ke-11 masa tambahan ini. Apakah akan dapat menghasilkan sesuatu? Satu percubaan yang menarik sebenarnya daripada Luciano Gox. Tetapi sekali lagi percubaan yang melepasi pintu gol. Kita lihat ulang tayang. Satu hantaran ataupun sepakan yang menarik yang dilakukan. Dan lihatlah bagaimana Luciano Gox walaupun mencuba tetapi bola melambung tinggi melepasi pintu gol. Satu gerakan yang boleh dianggap menarik. Mungkin sudah ada sedikit kelonggaran di barisan pertahanan pasukan Terengganu. Jelas sekali kalau adalah pemilihan untuk pemain terbaik memang ada untuk perlawanan ini. Mungkin Luciano Gox begitu bekerja keras sekali untuk pasukan Perak. Sememangnya kecewa lah mereka. Dia mengharapkan sesuatu. Rupa-rupanya dia berada pada posisi offside Bakar. Walaupun ketika itu Bakar sedang mengatakan tentang kecemerlangan corak permainan yang ditunjukkan oleh Luciano Gox. Mungkin lebih dari itu yang dikendaki oleh pasukan Perak ya. Bukan saja pemain terbaik tetapi peluang ini yang mereka harapkan untuk mendapat membawa pulang Piala FA pada musim ini. Begitulah kecewanya. Setakat ini belum ada gol lagi. Jadi nampaknya penantian selama 14 tahun bagi pasukan Perak terpaksa berpanjangan lagi. Kerana setakat ini belum lagi berpeluang untuk menjaringkan sekurang-kurangnya satu gol bertemu dengan pasukan Terengganu ini. Gerakan pantas daripada pasukan Terengganu tetapi terlepas di sana Mazuki Yusof. Akhirnya dia dipersalahkan dan tindakannya menyepak bola itu memberikan kad kuning dilayangkan oleh pengadil kepada pemain yang saya kira menunjukkan corak permainan yang baik di bahagian midfield yaitu Muhammad Mazuki Yusof. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak yang telah pun dilakukan sebentar tadi. Memberikan lontaran ke dalam pula sekarang ini ataupun sepakan percuma yang perlu diambil sekarang oleh Ahmad Azlan Zainal. Satu lagi situasi yang menarik bagi pasukan Perak di menit yang ke-13 masa tambahan ini. Muhammad Azlan ditanduk keluar tetapi Nantakuma pula berada di sana. Antaran yang dilakukan oleh Syahrul Nizam. Satu lagi gerakan menarik. Akhirnya itu dia Luciano Gox berjaya juga menjaringkan gol bagi pasukan Perak dalam menit yang ke-13 masa tambahan. Seperti kata Baka, dia pemain yang bermain dengan cukup cemerlang. Dan untuk menambah kecemerlangannya malam ini, dia telah menjaringkan gol yang pertama sekarang ini bagi pasukan Perak. Baka. Jelas sekali walaupun sebenarnya pasukan Terengganu nampak tenang, cuba diasap berkali-kali oleh pasukan Perak. Terengganu dalam keadaan terkawal tetapi kecemerlangan individu yang ditunjukkan oleh Luciano Gox. Mantap dia membantu barisan pertahanan mematahkan serangan-serangan tetapi bukan setakat itu yang dimahukannya untuk menggembirakan kerabat-kerabat diraja pasukan Perak. Luciano telah berjaya terlepas sebelum itu beberapa minit sebelum ini satu peluang yang baik tetapi kali ini Luciano Gox mencari tempat. Seorang pemain pertahanan telah naik jauh ke atas
satu posisi yang cantik sekali pada waktu masa tambahan ini untuk meledakkan, menghalakan sepakannya untuk menewaskan penjaga gol Terengganu. Harus kita ingat bakal Luciano Gox adalah pemain yang pernah disebut-sebut untuk digugurkan oleh pasukan Perak di awal musim. Tetapi nampaknya pada malam ini di pertandingan akhir Piala FA ini dia telah menunjukkan kecemerlangan. Bukan saja menyelamatkan banyak situasi bahaya, tetapi lihatlah rempatannya yang menewaskan Muhammad Syamsuri Mustafa. Satu gerakan yang baik dilakukan oleh pasukan Perak, kerja keras, komitmen daripada Ahmad Syahrul Azhar. Walaupun di situ di mana kelihatannya Muhammad Silah di situ tidak berada seperti beberapa insiden sebelum ini. Muhammad Silah sentiasa berada di dalam kawalan, tetapi Ahmad Syahrul telah berjaya melepaskan diri dan satu hantaran yang baik cukup cemerlang disudahkan pula oleh Luciano Gox. Satu kelebihan awal walaupun bukan golden goal, satu kelebihan yang sudah pasti amat-amat melegakan pasukan Perak setakat ini. Sementara itu Subki dan Muhammad Saleh sudah pun meniupkan whistle menamatkan separuh masa yang pertama masa tambahan ini. Jadi mereka akan bermain 15 minit lagi bagi menentukan siapakah yang akan muncul sebagai juara. Jadi peluang sebenarnya bakal masih lagi terbuka untuk pasukan Terengganu untuk bangkit dalam separuh masa yang kedua masa tambahan ini, kerana mereka sudah pun ketinggalan 0-1 melalui jaringan yang dilakukan oleh Luciano Gox. Apakah ini akan dapat dilakukan oleh pasukan Terengganu? Melihatkan daripada apa yang mereka tunjukkan pasukan Terengganu daripada awal dan jangkaan dan harapan peminat-peminat berkecuali untuk melihat pasukan Terengganu lebih menerkam untuk cuba kill off the game pada separuh masa kedua. Mereka ada kalanya kerap juga menguasai rentak permainan, tetapi separuh masa kedua apabila pasukan Perak lebih banyak mengasak, masih tidak banyak begitu berubah corak permainan Terengganu. Agaknya terlalu tenang sebenarnya corak permainan Terengganu pada malam ini, dan kesempatan ini pada lewat separuh masa pertama, babak masa tambahan yang pertama ini, Luciano Gox, mungkin inilah sesuatu yang akan memaksa pasukan Terengganu pulang pedih dalam perlawanan akhir Piala FA pada tahun ini. Jadi kemasukan Ahmad Syahrul Azhar sememangnya membawa faedah ataupun membawa hasil kepada skuad Perak, kerana dialah yang merupakan creator sebentar tadi melakukan cross yang membolehkan Luciano Gox melakukan penyudah. Jadi separuh masa yang kedua, masih ada 15 minit lagi bagi kedua pasukan ini untuk beraksi. Masih ada 15 minit lagi untuk Terengganu bangkit, kerana mereka sudah pun ketinggalan dengan 0-1. Dan bukanlah mustahil bahawa pasukan Terengganu boleh melakukannya kalau mereka menunjukkan kesungguhan dan juga urgensi untuk melakukan serangan. Corak permainan yang sedikit menurun bagi pasukan Terengganu perlulah dipertingkatkan semula sekarang ini, kerana mereka berada pada situasi yang cukup tertekan. Sementara itu bagi pasukan Perak pula, mereka juga perlulah lebih berhati-hati. Jamlus menggerakkan serangan ataupun surrenderen sebenarnya tadi, dan peluang sekarang ini Ahmad Syahrul Azhar. Satu lagi rempatan daripada Ahmad Syahrul, peluang gol. Gol yang dijaringkan oleh Khalid Jamlus saya kira sudah cukup untuk membunuh sisa-sisa semangat yang ingin dibangkitkan oleh pasukan Terengganu bakal. Memang kita tahu ramai peminat-peminat bola sepak tempatan tahu Perak memiliki kualiti yang tersendiri, walaupun tidak banyak kesempatan yang diperolehi oleh mereka secara sepasukan, dan tidak banyak kesempatan yang diperolehi oleh penyerang utama mereka iaitu Khalid Jamlus bersama Keita Manju. Tetapi dalam tempoh 2-3 minit ini, seminit sebelum tamat separuh masa pertama masa tambahan dan di awal masa tambahan yang kedua ini, nampaknya kelebihan pasukan Perak cukup menyerlah sekali, dan Khalid Jamlus jarang-jarang dapat posisi yang baik. Kali ini dia tidak melepaskan peluang itu langsung. Tony Neto sudah pun mampu tersenyum sekarang ini. Luciano Gox membuka jaringan dalam minit yang ke-13, dan baru saja 1 minit permainan separuh masa kedua masa tambahan bermula. Khalid Jamlus menyempurnakannya, dan sekali lagi gerakan itu diatur melalui pemain berpengalaman mereka yaitu Ahmad Syahrul Azhar. Dan mungkin kelihatan di sana kita lihat sekali lagi percubaan yang kencang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Azhar, tetapi di sini kita lihat bagaimana apakah satu kekeliruan lantunan yang tidak dapat dibaca dengan sebaik mungkin oleh penjaga gol pasukan Terengganu, Syamsuri, membolehkan Khalid rembatannya walaupun tepat kepada penjaga gol tetapi terlepas daripada tangkapan Syamsuri. Kemarin yang dikuasai sepenuhnya sekarang ini oleh pasukan Perak, yang pastilah sudah semakin yakin sekarang ini. Dos Santos apakah akan dapat melakukan sesuatu bagi pasukan Terengganu? Terlalu ramai pemain-pemain Perak mengawal pergerakan Dos Santos. Surrenderen masih lagi berusaha sekarang ini. Di sana ialah Rosli Hussein. Ketua Bawi perlu menggerakkan serangan dengan pantas.
Bantu sekarang oleh Zairo. Dos Santos. Zairo. Rosli Hussein sudah pun naik ke atas melakukan overlapping, tetapi tolakan yang tidak menarik. Nanta menenangkan keadaan sekarang ini bagi pasukan Perak. Ahmad Syarul masukkannya walaupun pada mulanya tidak berkesan, tetapi dalam masa tambahan tiba-tiba corak permainannya lah yang ilhamkan 2 gol setakat ini. Zairo sekali lagi terlepas. Asakan yang cuba dilakukan, dan itulah yang terdaya dilakukan oleh pemain Terengganu. Percubaan daripada jarak jauh yang dilakukan oleh Zairo Anu. Jadi sudah pasti kita akan melihat siapakah yang akan muncul sebagai juara Piala FA kali ini. Dan Perak berada pada posisi yang cukup menarik. Akhirnya mereka akan membawa masuk ataupun melakukan pertukaran. Pemain nomor 15 di sana ialah Azmi Cek Ngah yang akan dibawa masuk. Sementara itu yang akan dikeluarkan saya kira pemain ini iaitu Mazuki Yusof yang mungkin sudah pun keletihan. Jadi mereka membawa masuk tenaga baru. Sementara itu Harizul Izwan bagi pasukan Perak juga akan dimasukkan untuk menggantikan Syahrul Nizam Mustafa. Seorang lagi pemain muda diberi peluang oleh Tony Neto untuk merasai kemeriahan bermain dalam pertandingan akhir Piala FA. Saya kira keyakinan yang cukup tinggi sekarang bakal bagi pemain-pemain ataupun pasukan Perak. Sebab itulah mereka berani memasukkan pemain-pemain muda untuk memberi sedikit kegembiraan kepada pemain ini untuk merasai situasi bermain dalam pertandingan. Sudah pastilah satu pengalaman yang cukup istimewa bagi pemain-pemain baru, dan apatah lagi pasukan Perak sekarang ini cukup selesa. Saya rasa tiada jalan pulang untuk pasukan Terengganu. Gol ketiga Syakawi. Chamlus sekali lagi. Kali ini kreatornya ialah Kita Manju. Jadi itulah saya kira segala-galanya sudah pun berakhir bagi pasukan Terengganu. Masa yang semakin untuk Khalid Chamlus menghukum lagi kelekaan di barisan pertahanan. Jadi kemasukan Harizul Izwan itu tadi sekadar melengkapkan untuk memastikan dia turut sama-sama berpesta bersama-sama pasukan yang lain dan juga penyokong-penyokong pasukan Perak sekarang ini, kerana permainan tinggal tidak sampai 10 minit saja lagi. Gol kedua daripada Khalid Chamlus, satu gerakan yang seperti mana kita telah dapat lihat sedikit demi sedikit, apatah lagi pada masa tambahan ini. Kelonggaran yang ketara sekali di barisan pertahanan Terengganu, mudah untuk Khalid Chamlus. Satu pencapaian pribadi yang cukup istimewa juga untuk Khalid Chamlus menjaringkan 2 gol dalam final Piala FA ini. Sebenarnya bakal kombinasi seperti inilah yang telah dilakukan oleh Kita Manju dan juga Khalid Chamlus ketika beraksi menewaskan pasukan MPPJ, yang membolehkan Khalid Chamlus ketika itu menjaringkan jaringan hat-trick. Lama ianya tidak berlaku sepanjang perlawanan ini, tetapi barulah kita melihat sebentar tadi bagaimana dia telah melakukan satu gerakan yang menarik, kombinasi yang cukup jitu di antara Kita Manju dan juga Khalid Chamlus. Sementara itu penjaga gol Perak iaitu Hamsani Ahmad juga dilayangkan kad kuning oleh pengadil sebentar tadi. Muhammad Hamsani Ahmad menerima kad kuning, tetapi barangkali kad kuning yang tidak membawa sebarang makna sekarang ini bagi Hamsani, kerana dia sendiri pastinya lah sudah merasa keyakinan pastilah pasukan Perak akan menjulang Piala FA setelah menunggu selama 14 tahun. Harus diingat mereka adalah juara Piala FA ini ketika kejuaraan Piala FA ini mula-mula diperkenalkan 14 tahun yang lalu. Apapun sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Terengganu, sekurang-kurangnya untuk mencari gol sagu hati. Zairo Anu akan melakukan sepakan ini. Apakah akan dapat menewaskan Hamsani? Zairo terkandas pula sepakan yang dilakukan oleh Zairo. Jadi akhirnya terlepas peluang pasukan Terengganu untuk mencari sekurang-kurangnya 1 gol. Daripada tempat duduk penonton, bakal kita sudah dapat melihat ramai penyokong-penyokong Terengganu yang sudah pun meninggalkan tempat duduk mereka di Stadium Nasional. Di segi semangat, penyokong-penyokong memang sudah terkenal juga pasukan Terengganu. Apatah lagi mereka telah pernah datang ke stadium ini menyaksikan pasukan mereka menumbangkan
pasukan Perak yang juga ketika itu dianggap pasukan pilihan. Harapan yang sama dibawa pada malam ini, tetapi kelihatannya sebahagian besar penyokong-penyokong pasukan Terengganu melihatkan tidak ada petih lagi pada malam ini. Mungkin sesuatu yang perit tetapi terpaksa diakui oleh penyokong-penyokong pasukan Terengganu. Pasukan mereka pada malam ini mungkin cukup terlalu mustahil untuk mereka bangkit lagi dalam perlawanan ini. Tinggal lebih kurang 7 menit saja lagi permainan dalam masa tambahan. Mereka beraksi dalam separuh masa kedua masa tambahan. Khalid Chamblus yang sudah pun menjaringkan 2 gol. Luciano Gox menjaringkan gol yang pertama, Khalid Chamblus gol yang kedua dan ketiga. Syamsul Saad pastinya lega kerana sebentar lagi dialah merupakan pemain yang barangkali akan menjulang Piala FA. Kurang-kurangnya pasukan Perak maka berpuas hati juga kehilangan 3 piala yang diidam-idamkan pada musim ini. Sekurang-kurangnya Piala FA akan berhujrah ke Ipoh Perak. Sesuatu yang mereka inginkan, Piala FA setelah terlepas prestasi yang agak menurun pada penghujung Liga Super dan juga gagal melepaskan diri di peringkat pusingan awal Piala Malaysia. Sememangnya lah Piala FA satu penawar yang boleh dianggap tetap istimewa untuk pasukan Perak, dan jelas sekali sebahagian besar penyokong-penyokong pasukan Terengganu sudah meninggalkan stadium sekarang ini, Sukawi. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita harus memberi pujian kepada pasukan Terengganu. Mereka datang dengan semangat yang cukup tinggi. Mereka berusaha sebaik mungkin dapat mengikat permainan ini sehinggalah ke masa sebenar 90 minit. Tidak ada sebarang jaringan, tetapi tiba-tiba saja setelah Luciano Gox menjaringkan gol, mereka seolah-olah kehilangan segala-galanya dan membolehkan Khalid Chamblus menjaringkan 2 gol yang pantas. Dan itulah sebenarnya gol-gol yang memusnahkan terus saki baki semangat yang ada kepada pasukan Terengganu ketika itu. Khalid Chamblus bersama-sama dengan kaptennya ataupun Ahmad Syarul Azhar, maafkan saya, dan Surendran sudah pun berada pada posisi offside. Zul Harisam, pemain veteran bagi pasukan Terengganu, bersama-sama dengan pasukan ini ketika menjulang Piala Malaysia. Tetapi sayang sekali tidak dapat mengulangi apa yang dicatatkan oleh pasukan Terengganu ketika itu pada malam ini. Kita maju. Sana Rahmat Azlan Zainal. Sudah tidak ada urgensi, terutamanya daripada pemain-pemain Perak sendiri, kerana mereka sudah pun berada pada kedudukan yang cukup selesa sekarang ini. Permainan yang tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi untuk tamat, dan sekaligus membolehkan pasukan Perak menjulang Piala FA 2004. Ahmad Syarul Azhar bermain dengan tidak begitu menarik bagi saya, tetapi dia menunjukkan kebangkitannya dalam masa tambahan. 2 gerakannya yang menarik membolehkan Luciano Gox dan juga Syamsul Saad menjaringkan gol, dan gol yang ketiga adalah hasil daripada kombinasi pemain import pertama mereka, yaitu Kita Manju dan penyerang pempisah mereka Khalid Chamblus. Ada 3 gol kosong sekarang ini. Saya kira pemain-pemain yang beraksi di atas padang hanya menunggu permainan ini akan tamat, terutamanya pemain-pemain dan juga penyokong-penyokong Perak, kerana mereka sendiri sudah tidak begitu gairah untuk melancarkan serangan. Muhammad Silah yang pastinya sedikit kecewa kerana kesilapannya lah yang membolehkan Luciano Gox menjaringkan gol yang pertama tadi. Sana pemain gantian Azmi Cetngah sebentar tadi. Khalid. Kita Manju tidak offside sekarang ini. Surendran sudah pun berada di depan pintu gol, tetapi Kita Manju masih lagi mengawal untuk mencari ruang sekarang ini. Apa saja boleh dibuat oleh Kita Manju dalam situasi seperti ini sekarang. Surendran menunggu di sana ialah Ahmad Syarul Azhar, tetapi Mantakuma pula sekarang ini tolak semula ke belakang kepada pemain gantian, iaitu Harizul Izwan.
Bawi masih lagi berusaha sekurang-kurangnya untuk mencari gol, tetapi Luciano Goks berada di sana bersama-sama dengan Syamsul Saad yang kita lihat di gambar. Pemain nomor 20 itu ialah Harizul Izwan. Ahmad Syarul Azhar bermain antaran sesama sendiri. Hanya menunggu masa yang terus berdetik meninggalkan. Lebih kurang 2 minit saja lagi akan tamat permainan ini. Wong di sana adalah Chan Wing Hong. Jadi apakah sudah pastilah saya kira Piala FA akan berada di genggaman pasukan Perak sekarang ini. Tidak ada sesuatu yang boleh menukar situasi ini saya kira. Memanglah satu detik yang sekarang ini hanya yang ditunggu oleh pasukan Perak ialah untuk menjulang Piala FA dan bolehlah dikatakan seperti mana yang dikatakan oleh Syakawi sendiri, tiba-tiba saja kehebatan yang ditunjukkan oleh pasukan Perak, ataupun boleh juga kita katakan tiba-tiba saja segala-galanya roboh untuk pasukan Terengganu ni. Gol yang dimulakan oleh gol Luciano Goks itu tadi. Masih lagi mencuba Zahrul Anwar dalam usaha untuk mencari gol Saguhati. Percubaan jauh yang dapat dikawal ataupun ditangkap dengan kemas oleh Hamsani. Pemain yang menunjukkan corak permainan yang menarik, Zahrul Anwar di barisan midfield, sentiasa saja berusaha untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Terengganu. Tetapi sayang sekali Fotoa Bawi dan juga Dos Santos nampaknya menghadapi kesukaran untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol, walaupun Dos Santos mendapat peluang yang terbaik, tetapi kepantasan Luciano Goks telah menyelamatkan pintu gol pasukan Perak ketika itu. Apakah akan ada jaringan hat-trick? Dua pemain sudah pun berada pada posisi offside. Rendren dan juga Kita Manju. Menyatakan seolah-olah dia tidak mendengar whistle yang dah ditiupkan oleh Sukidin, sebab itulah dia masih lagi mencuba walaupun berada pada posisi offside. Sukidin sudah pun melihat jam di tangan. Penyokong Perak, pemain-pemain Perak, pegawai Perak pastinya akan merayakan kejayaan mereka sebentar lagi di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Dan itu dia tiupan whistle menamatkan pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu, di mana akhirnya pasukan Perak muncul sebagai juara Piala FA 2004 menewaskan pasukan Terengganu dengan 3-0. Gol yang dijaringkan oleh Luciano Goks menit ke-13 masa tambahan, kemudian diikuti oleh Khalid Jamlus menit ke-16 dan satu lagi gol daripada Khalid Jamlus menit yang ke-20. Kata-kata terakhir dari Bakata. Bukanlah satu pelawanan akhir final yang klasik seperti mana yang kita lihat pada awal-awal. Pada mulanya kita boleh menjangkakan itu apabila pasukan Terengganu bermain begitu baik, begitu terancang, tetapi keseluruhannya mereka tidak mempunyai sesuatu ataupun tidak menunjukkan sesuatu kelebihan seperti kegairahan yang mereka inginkan dalam final Piala FA, dan sebaliknya kehebatan sebagai pasukan pilihan tetap ketara untuk pasukan Perak, terutama sekali pada masa tambahan. Mungkin satu keletihan ataupun sesuatu fokus yang sudah menurun bagi pasukan Terengganu. Itulah yang disudahkan dengan begitu klinikal sekali oleh pasukan Perak untuk mereka sekurang-kurangnya pada musim ini merangkul Piala FA. Jadi kita juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sebenarnya kepada pasukan Terengganu. Mereka datang ke Stadium Nasional ini dengan harapan yang cukup tinggi. Mereka juga telah mencuba segala-galanya, tetapi mungkin nasib tidak menyebelahi pasukan Terengganu. Corak permainan mereka juga tidak begitu menjadi pada malam ini, dan itulah yang mengakibatkan ataupun memberikan kelebihan kepada pasukan Perak. Apatah lagi setelah Luciano Goks berjaya menjaringkan gol yang pertama, dan itulah saya kira the turning point sebenarnya bagi pasukan Perak yang terus mengasah, dan akhirnya Khalid Jamlus menjaringkan 2 gol tambahan bagi menjadikan kedudukan muktamad Perak 3, Terengganu 0. Apakah mungkin Zainal Abbas di studio ingin menyatakan sesuatu? Kerana Zainal Abbas juga pastinya menumpukan perhatian dan mempunyai idea ataupun pendapat yang ingin diluahkan. Silakan Zainal. Terima kasih Syakawi Jirim dan Abu Bakar Tan untuk ulasan langsung sebentar tadi perlawanan akhir Piala FA, pertemuan antara pasukan Terengganu bertemu pasukan Perak. Berkesudahan, pasukan Perak dinobatkan juara Piala FA bagi musim 2004 ini menewaskan pasukan Terengganu 3-0.
Dan gol-gol yang dijaringkan oleh Luciana Ghost dan juga 2 gol oleh Khalid Jamblus. Dan kita terus saja sekarang bersama satu lagi rakan setugas, Hasnida Hanim, yang telah pun bersedia di tepi padang untuk menemu bual pengurus pasukan Perak. Jadi terus bersama Hasnida sekarang ini. Terima kasih Zainal di studio. Dan untuk pengetahuan penonton di rumah, ketika ini Stadium Nasional Bukit Jalil begitu riuh rendah dengan sorakan padu penyokong-penyokong Perak yang menyaksikan perlawanan sebentar tadi. Perak menang dengan 3-0 mengalahkan Terengganu dalam masa tambahan. Dan bersama saya ketika ini juga adalah pengurus pasukan Perak, iaitu Datuk Jamal Nasir Rasdi. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Baik Datuk, boleh Datuk ceritakan kepada penonton di rumah bagaimanakah perasaan Datuk setelah Perak menang dalam masa tambahan dengan 3-0 mengalahkan Terengganu yang juga merupakan salah satu pasukan dalam Liga Perdana? Sudah tentulah saya pertamanya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada pemain-pemain saya, kerana setelah kita melalui satu musim yang agak sukar, kita akhirnya dapat juga menggapai salah satu piala dalam Liga Malaysia pada tahun ini. Dan ini sekurang-kurangnya akan dapat mengubat segala keresahan, kekecewaan yang dialami oleh peminat-peminat dalam Liga Super dan juga dalam Piala Malaysia. Dan saya kira ini juga satu pencapaian yang baik, yang saya kira akan terus memberikan kekuatan kepada kita dan membuktikan kepada kita seluruh rakyat Malaysia bahawa pasukan Perak jangan dipandang sepi, bahkan kita sentiasa akan mencabar dalam kejohanan. Dan saya kira ini adalah satu pencapaian yang baik setelah 13 tahun, 14 tahun kita tidak memenangi Piala FA. Walaupun kita telah cuba dalam tahun 2002, tapi kita tidak berjaya dan kita kalah kepada Pulau Pinang. Baik Datuk, jadi apakah perancangan seterusnya untuk pasukan Perak menghadapi musim akan datang? Sudah pastilah dalam kesempatan yang ada 2 bulan ini saya akan merangka satu strategi baru, mencari pemain-pemain baru untuk kita perkuatkan dalam skor kita pada tahun hadapan. Tahniah di atas kejayaan Perak Datuk. Terima kasih sekali lagi kepada semua peminat-peminat seluruh negeri yang memberikan dukungan. Begitu juga kepada Duli Yang Amat Mulia Raja Muda selaku Presiden dan juga yang amat berhormat yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Baiklah, sekarang kita kembali ke studio bersama Zainal untuk mengikuti upacara penyampaian hadiah dan siapakah yang bakal ditampilkan selaku pemain terbaik untuk perlawanan malam ini. Silakan Zainal. Terima kasih kepada Hasnida Hanim bersama Datuk Jamal Rusdi, pengurus pasukan Perak sebentar tadi. Nyata gembira, nyata terubat kekecewaan pasukan Perak sepanjang musim dan semestinya mereka akan berpeluang untuk beraksi sekali lagi dalam Piala AFC sebagaimana pada tahun ini. Dan saudara, nampaknya pasukan Perak ini telah berjaya untuk mengekang asakan-asakan pasukan Terengganu sepanjang separuh masa kedua dan juga masa tambahan, di mana kita lihat nyata 4 pemain bahagian tengah Marzuki Yusof, Zairul Anwar, Muhammad Syarul Izrin dan Tengku Alias nampaknya gagal untuk meneruskan kecemerlangan di separuh masa yang pertama. Mereka telah gagal untuk menyuntikkan semangat-semangat ataupun hantaran-hantaran yang baik untuk Alpha Poto Mabawi dan juga Dos Santos bagi melukakan ataupun meletakkan pasukan Perak dalam keadaan yang bahaya. Dan kealpaan ini ataupun kekurangan inilah yang telah memberi peluang kepada pasukan Perak untuk meneruskan kecemerlangan, dan semestinya salah seorang pemain yang harus diberikan pujian ialah Ahmad Syarul Azhar yang telah menyuntik semangat kepada pasukan Perak ini, telah membuka 2 gol awal untuk pasukan Perak ini. Dalam gol yang pertama, hantaran Syarul Nizam Mustafa kepada Ahmad Syarul telah berjaya disudahkan oleh Luciana Ghost, dan kali kedua pula Ahmad Syarul Azhar membuka ruang untuk Khalid Jamblus pula meletakkan pasukan Perak di hadapan. Dan kita lihat armband telah pun diserahkan kembali kepada Ahmad Syarul Azhar. Nampaknya beliau akan menjulang Piala FA bagi pihak Perak. Samsul Saad melakukan apa yang sepatutnya, menyerahkan kepada Syarul Azhar. Dan kita kembali semula bersama Syakawi Jirim untuk ulasan penyampaian Piala FA 2004. Okey, terima kasih Zainal. Saya masih lagi bersama dengan Baka, dan sekarang ini Baka kita melihat upacara penyampaian hadiah yang disempurnakan di sana oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, iaitu Sultan Mizan Zainal Abidin bersama-sama dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, iaitu Raja Nazrin. Dan pastilah ini merupakan satu detik dan ketika yang amat menggembirakan, bukan saja kepada pemain-pemain Perak, tetapi pastilah kepada penyokong-penyokong Perak. Tetapi saya percaya
bahawa satu pencapaian juga yang harus dianggap cemerlang yang telah dicatatkan oleh pasukan Terengganu, walaupun satu pasukan yang menghadapi banyak masalah sebenarnya, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat melayakkan diri dan pastinya ke pertandingan akhir Piala FA, dan pastilah kapten pasukan mereka iaitu Zul Harisam Awang walaupun kecewa tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit rasa puas hati yang berada di hatinya setelah berjaya membawa pasukan Terengganu untuk melayakkan diri ke pertandingan akhir. Ternyata apa juga masalah dan apa juga kedudukan keuangan pasukan bola sepak Terengganu seperti juga dengan beberapa pasukan yang lain, tetapi ternyata bola sepak di Terengganu masih lagi sihat dan sememangnya lah, walaupun mereka akhirnya dileburkan dengan 3 gol dalam masa tambahan, tetapi corak permainan yang telah berjaya diterapkan oleh jurulatih Muhammad Nik sedikit sebanyak telah menampakkan satu sistem permainan yang agak menarik juga, boleh terus digilap, dan kemunculan beberapa pemain muda Said Rizwan, Zairo, Anwar Mazuki, Yusof dan sebagainya, beberapa lagi sememangnya di bawah bimbingan ataupun panduan yang diberikan oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Zul Harisam, bola sepak Terengganu masih lagi ada potensi dan tidak memeranjatkan. Tidak begitu lama kalaupun mereka gagal ke Liga Super, tetapi Terengganu masih mampu untuk membentuk sebuah pasukan bola sepak yang mantap juga. Dan pujian juga harus diucapkan kepada jurulatih mereka iaitu Muhammad Nik. Seperti yang dikatakan oleh Baka tadi, dia mengambil alih tugas Tajuddin Noh pada bulan Mac. Ketika itu pasukan Terengganu sebenarnya sedang menghadapi masalah, berada pada kedudukan yang cukup mengecewakan dalam kempen mereka dalam Liga Premier, tetapi mereka berjaya juga bangkit, berjaya juga akhirnya melayakkan diri ke pertandingan akhir Piala FA ini setelah mengenewaskan pasukan yang disebut-sebut akan mengungguli banyak piala musim ini, yaitu pasukan Pahang di peringkat separuh akhir. Dan itulah saya kira pencapaian yang cukup cemerlang bagi pasukan Terengganu. Dan sudah pastilah dengan sokongan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu sendiri, iaitu Sultan Mizan Zainal Abidin selaku peminat bola sepak nombor 1 di Terengganu, saya percaya bahawa ada sinar harapan yang mungkin akan memancar di Terengganu untuk melihat kebangkitan semula pasukan Terengganu dalam kancah bola sepak kebangsaan ini. Pemain-pemain import juga pilihan yang agak baik, walaupun dalam perlawanan ini dua pemain utama mereka itu Dos Santos dan juga Alfa Potowabawi kurang menyelah ataupun tidak begitu banyak mendapat ruang, tetapi keseluruhannya dengan corak permainan yang mereka tunjukkan sedikit sebanyak kalau dapat mampu digilap untuk menajamkan di barisan serangan. Kehadiran pemain-pemain import, tetapi yang lebih penting ialah kemampuan pemain-pemain Terengganu melahirkan pemain anak-anak tempatan mereka. Sememangnya lah sesuatu yang sudah lama mereka lakukan, memang mempunyai bakat bola sepak yang tersendiri dapat dihasilkan oleh negeri Terengganu. Dan inilah juara Piala FA, iaitu pasukan Perak yang bersiap sedia sekarang ini untuk menjulang Piala Kemenangan. Penantian selama 14 tahun akhirnya berakhir. Mereka lah juara Piala FA yang pertama, dan bagi musim ataupun tahun 2004 ini juga mereka muncul sebagai juara setelah menunggu 14 tahun. Satu masa yang bukanlah pendek, satu masa yang cukup panjang sebenarnya bagi satu pasukan yang cukup gemilang, penuh dengan warna-warni. Pasukan yang sebenarnya mempunyai pemain-pemain yang hebat-hebat daripada sejarah pasukan Perak itu sendiri, sehinggalah kepada bola sepak di zaman ini. Apa yang menarik juga ya Syakawi, dapat kita lihat tadi bagaimana influential, berpengaruh ataupun memang statusnya sebagai pemain lama pasukan Perak, ketua pasukan Ahmad Syahrul Azhar, hinggakan sanggup dan sedia rela nampaknya Syamsul Sa'an yang bertindak selaku ketua pasukan menyerahkan armband kepada Ahmad Syahrul, satu tanda penghormatan dan sememangnya satu persembahan yang juga sumbangan yang baik ditunjukkan oleh Ahmad Syahrul. Jadi Syamsul memberikan kesempatan itu kepada ketua pasukan mereka yang asal itu Ahmad Syahrul Azhar, sesuatu yang cukup berpengaruh nampaknya kedudukan Ahmad Syahrul dalam skuad Perak setelah bertahun-tahun dia menyarung jersey pasukan negerinya. Dan menarik juga tentang pasukan ini, Baka, ya, mereka sebenarnya cuba memburu lebih daripada satu kejuaraan musim ini, tetapi jelas bahawa mereka gagal dalam kempen Piala Malaysia. Mereka juga gagal untuk dalam kejuaraan merebut kejuaraan Liga Super, dan kemudiannya mereka juga gagal dalam merebut kejuaraan Liga Klub-Klub ataupun seolah-olah seperti Champions League Asia, AFC. Tetapi pada malam ini sekurang-kurangnya kekecewaan itu juga terubat apabila mereka sekurang-kurangnya berjaya menjulang Piala FA ini.
Memang penting sekali kalau melihatkan wawasan yang oleh Datuk Jamal Nasir Razdi dan juga Tony Neto yang mengatakan mereka Perak sentiasa ingin meningkatkan prestasi mereka bukan saja di dalam bola sepak tempatan, malah juga di peringkat Asia sekurang-kurangnya. Jadi kejayaan pada malam ini membolehkan pasukan Perak beraksi dalam Piala AFC pada musim depan, dan itulah status yang telah mereka pegang untuk beberapa tahun kebelakangan ini dengan corak permainan passing yang menarik. Mungkin sedikit sebanyak rombakan, sedikit sebanyak pertukaran yang dilakukan pasukan Perak akan dapat memastikan menerajui corak permainan bola sepak tempatan Malaysia kita. Jadi Tony Neto mungkin akan dikekalkan oleh pasukan Perak dan Datuk Jamal Nasir Razdi juga tentulah merupakan orang yang cukup gembira pada malam ini. Dan inilah Ahmad Syarul Azhar yang akan diberi tugas dan tanggungjawab menjulang Piala AFA ini setelah berjaya mencipta 2 gol untuk membolehkan Luciano Gox dan juga Khalid Chamlus menjaringkan 2 gol ketika itu, dan kemudiannya pergerakan yang cukup menarik di antara Kita Manju dan juga Khalid Chamlus untuk membolehkan Khalid menjaringkan gol yang ketiga. Satu corak penyampaian hadiah yang begitu menarik sekali ya, mirip Champions League dan satu pembaharuan yang menarik daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk final ini. Ya. Betul kita merasakan kemeriahan di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Jadi Zainal mungkin ingin menambah kegembiraan yang dirasai oleh ribuan penyokong-penyokong Perak di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Zainal Abbas, silakan. Terima kasih Syakawi Jirim dan Abu Bakar Tan untuk ulasan penyampaian Piala FA bagi musim 2004 ini, dan tahniah penantian 14 tahun akhirnya berakhir. Pasukan Perak menjulang Piala FA selepas memenanginya dalam perlawanan sulung Piala FA, perlawanan akhir sulung Piala FA pada tahun 1990 menewaskan pasukan Selangor. Kali ini selepas 14 tahun menewaskan Terengganu dengan 3 gol kosong. Kedua pasukan terikat 0-0 selepas perlawanan sepenuh masa dilangsungkan. Perlawanan masa tambahan nyata milik pasukan Perak. Mereka memenangi perlawanan akhir pada malam ini dengan 3 gol kosong. Dan kemeriahan nampaknya akan berlarutan sepanjang malam di seluruh negeri Perak. Dan penonton-penonton, penyokong-penyokong pasukan Perak nampaknya belum mau beranjak daripada Stadium Nasional Bukit Jalil ini untuk meraihkan kemenangan pasukan Perak memenangi Piala FA. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini dahulu siaran secara langsung perlawanan akhir Piala FA. Terima kasih kami kepada tenaga Nasional Berhad yang terus menyinari bola sepak kita untuk siaran secara langsung ini. Dari saya Zainal Abbas bersama Abu Bakar Tan, Syakawi Jirim dan Hasnida Hanim serta semua kru penerbitan Sukan TV3. Ingat bola, ingat TV3. Selamat malam, terus sinari bola sepak kita. Kita jumpa lagi.